إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Apa khabar semua? Semoga semua berada di dalam keadaan sihat wal afiah. Zahiran wa batinan. Alhamdulillah, saya harap suara saya jelas. Alhamdulillah. Jelas Ustaz, jelas. Maka pertama dan utama para jemaah, barakallahu fikum, marilah kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb semesta alam ini. Dialah Khalik, dialah pencipta yang telah menciptakan segala-galanya, 7 petala langit dan 7 petala bumi dan apa yang ada di antara keduanya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya, dengan mengucapkan alhamdulillah di atas lisan kita dan juga menghadirkan kesyukuran di dalam hati kita dan usaha sedaya upaya kita untuk membuktikan bahawa kita adalah hamba-Nya yang bersyukur kepadanya dengan mentaati segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang terbesar yang Allah kurniakan kepada kita. Di antara nikmat-nikmatnya iaitu nikmat iman dan nikmat Islam ataupun nikmat agama. Nikmat ini adalah nikmat yang mengatasi segala nikmat. Maka dengan agama Islam ini, maka kita dapat mengenal siapa itu pencipta alam ini. Kita dapat mengenal siapa yang memberi rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita, dan dialah yang akan mematikan kita. Kepada dialah kita akan kembali. Maka dengan nikmat agama ini, kita dapat juga melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati perintah-perintahnya seperti menunaikan solat, seperti mengerjakan ibadah puasa, mencari rezeki yang halal, mentaati kedua ibu bapa kita, berlaku ihsan, berlaku baik kepada isteri, anak-anak, kaum keluarga kita, jiran tetangga kita. Dengan nikmat agama ini, maka kita dapat menjalankan berbagai-bagai ataupun berjenis-jenis ibadah. Sama ada ibadah lisan, ibadah hati,
ataupun ibadah anggota dan juga ibadah harta, dengan kita mensedekahkan, menafkahkan sebahagian rezeki yang Allah SWT telah kurniakan kepada kita. Jadi segala nikmat-nikmat ini maka adalah punca daripada nikmat agama yang Allah SWT telah kurniakan kepada kita. Maka syukur kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi taufik kepada kita pada malam ini, yang telah mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, di dalam majlis mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan menselawati atas kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang penuh dengan keampunan, yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sakinah ke dalam hati-hati kita yang menghadiri majlis ini. Majlis yang akan menjadi pengampunan dosa, bukan hanya dosa-dosa kita yang menyertai majlis ini, hatta dosa mereka-mereka yang berada di dalam rumah kita, walaupun mereka tidak menghadiri majlis ini, tetapi kerana kemuliaan majlis ini juga akan menjadi asbab terampun dosa-dosa mereka dan termasuk dosa kedua ibu bapa kita juga, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesihatan yang Allah SWT kurniakan kepada kita, dengan keamanan yang Allah SWT telah kurniakan kepada kita, dan juga kita bersyukur dan berterima kasih jazakumullahu khairan kepada yakni anggota-anggota Pusat Muhammadiyah yang telah usaha untuk menjayakan majlis ini, rancangan ini. Maka syukur kita, berterima kasih kita kepada mereka. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada kita semua, yang akan menghasilkan yakni amal yang soleh dan menjadikan majlis ini majlis tersebarnya hidayah kepada keluarga kita dan juga kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana saja mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf kerana kelemahan saya, keuzuran saya. Maka beberapa minggu yang lalu saya tidak dapat yakni meneruskan pengajian khususnya pengajian akidah yang telah kita pelajari, iaitu sebuah kitab yang disusun oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kitab Aqidatul Wasithiyah. Dan pada malam ini juga kita tidak dapat meneruskan pengajian kitab itu kerana ada beberapa sebab, dan sebenarnya ada hikmah yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap keadaan yang Allah SWT letakkan kita ini. Dan pada malam ini dengan izin Allah, dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan membahas yakni sebuah tajuk yang mana tajuk ini akan yang kita akan pelajari ini adalah bab ikhlas. Bab ikhlas ataupun kita katakan keikhlasan. Ikhlas. Dan kita akan mempelajari bab ikhlas ini dengan teliti ataupun kita kata dengan lebih mendalam, mulai daripada malam ini berturut-turut. Mungkin kita akan ambil lebih kurang 3 hingga 4 minggu ataupun kita kata 1 bulan untuk kita mendalami bab ikhlas. Bab ikhlas. Jadi tajuk untuk malam ini dan beberapa minggu yang akan datang adalah bab ikhlas. Bab ikhlas. Dan ikhlas ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lawan dari ikhlas ini adalah syirik. Syirik, yakni menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala taufik agar Allah SWT membukakan pintu kefahaman agamanya kepada kita, memberi kesihatan kepada kita agar kita dapat istiqamah di dalam pengajian ini. Amin ya rabbal alamin.
para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikhlas. Jadi ramai di antara kita ni mungkin dah dengar lah berkali-kali apa itu ikhlas. Sehingga kan kita orang Melayu, tidak kira Malaysia ke, Singapura ke, Indonesia ke, as long as kita ni orang Melayu kan, maka kita selalu gunakan perkataan ikhlas di dalam ibadah kita, di dalam perbualan harian kita. Kita sering gunakan ikhlas. Hatta perkataan ikhlas ini juga digunakan oleh orang yang bukan Islam. Bukan kata orang Islam saja, orang yang bukan Islam pun, mereka pun kadang-kadang gunakan perkataan ikhlas. Sama ada di dalam bahasa Melayu, mereka kata saya ikhlas. Orang-orang yang mana mereka ni boleh berbahasa Melayu lah, walaupun mereka bukan orang Melayu, tetapi mereka juga gunakan perkataan ikhlas. Ataupun mereka pun boleh gunakan perkataan sincere di dalam bahasa English. Kalau kita duduk di Singapura ni, biasalah first language kita ni English kan. Jadi biasanya kadang-kadang orang cakap I am sincere, I do it for God dan sebagainya. Jadi ini semua adalah lafaz-lafaz yang kita katakan yang mengandung makna ikhlas dari sudut bahasa. Dari sudut perbualan harian, kita katakan ikhlas, sincere, ikhlas. Sama ada orang Islam ataupun orang yang bukan Islam. Jadi secara rumusan, maka sebelum kita mendalami bab ikhlas ini, pengajian ikhlas ini, maka secara rumusan, maka saya ingin menerangkan bahawa ikhlas ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bila kita lihat dari sudut agama, dari sudut agama Islam. Maka ikhlas ini, ikhlas dalam agama ataupun ikhlas dalam beragama kerana Allah Ta'ala yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Jadi ini sebenarnya adalah pengertian tauhid. Jadi ikhlas dan tauhid ini kita katakan mempunyai tali ikatan yang sangat kuat antara ikhlas dan tauhid. Kerana itulah kalimah ikhlas juga adalah la ilaha illallah, dan kalimah tauhid juga adalah la ilaha illallah. Jadi ikhlas dan tauhid ini sebenarnya sama. Walaupun daripada segi sudut kita katakan perkataan, ikhlas asal daripada perkataan khalasah dan tauhid wahada. Tetapi membawa makna bila kita lihat daripada sudut agama Islam, daripada sudut syariat, maka maknanya adalah sama. Kerana itulah seperti mana yang telah saya katakan, kalimatul ikhlas la ilaha illallah, kalimatul tauhid la ilaha illallah. Dan lawan lawan dari perkara ikhlas ini di dalam agama Islam ini adalah syirik, iaitu menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lawan dari ikhlas adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan pokok yang satu ini. Kita katakan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan pokok yang satu ini, iaitu tauhid ataupun kita katakan ikhlas. Dan Al-Quran menjelaskannya dengan berbagai cara. Al-Quranul Karim, kalamullah, menerangkan pokok yang satu ini, menerangkan bab ikhlas ataupun bab tauhid ini dengan berbagai cara, sehingga dapat difahami oleh orang awam sekalipun. Hatta orang awam pun dapat memahami apa itu ikhlas. Kerana apa di dalam Al-Quran, apabila siapa saja yang membaca Al-Quran, maka mereka akan lihat, mereka akan dapati bahawa ada banyak ini di dalam Al-Quran ini ada banyak surah-surah yang mana yang mengandungi perkataan yang bermakna ikhlas ataupun kita katakan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada surah yang sangat-sangat masyhur yang sering kita baca hari-hari, iaitu surah Al-Ikhlas. Satu surah yang mana yang dinamakan Al-Ikhlas, Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Dan di dalam Suratul Ikhlas ini, seperti mana yang kita tahu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad.
katakanlah bahawa Allah itu Esa. Katakanlah bahawa Allah itu Esa. Jadi ayat ini dapat difahami maknanya oleh segenap manusia. Bahawa Allah itu Esa, Allah tidak berbilang. Allah itu Esa. Tidak ada 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Allah itu Esa. Allah itu Allah yang Maha Esa. Dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala meliputi rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Saya ulangi lagi, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala meliputi rububiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala, uluhiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita telah menyertai pengajian yang telah berlalu, kita katakan beberapa bulan, ketika kita mempelajari kitab Aqidatul Wasithiyah ataupun kita telah menghadiri di dalam majlis-majlis ilmu yang membincangkan perkara tauhid ataupun di dalam majlis di dalam pengajian tauhid, maka kita sering dengar di mana rububiyah, kita sering dengar uluhiyah dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan Allah pada sifat ketuhanan Allah. Bahawa Allah ini yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mentadbir sekalian alam ini, Allah yang menghidupkan, yang mematikan dan seterusnya. Jadi mengisahkan Allah di dalam perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala, mengisahkan Allah di dalam uluhiyahnya berarti mengisahkan Allah di dalam ibadah kita, di dalam perbuatan kita, di dalam ibadah kita kepada Allah. Berarti contohnya kita solat, kita mendirikan solat kerana Allah. Kita berpuasa kerana Allah. Kita mencari rezeki yang halal kerana Allah. Kita mentaati kedua ibu bapa kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memberi nafkah kepada isteri anak-anak kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berakhlak baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja jenis ibadah kita lakukan semata-mata kerana Allah. Jadi ini dikenal dengan tauhid uluhiyah. Ini dikenal dengan mengisahkan Allah di dalam uluhiyahnya. Dan yang ketiga adalah mengisahkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang telah kita pelajari beberapa bulan yang lalu, yang mana yang terkandung di dalam kitab Aqidatul Wasithiyah. Kerana di dalam kitab Aqidatul Wasithiyah ini akan membahaskan dengan terperinci cara untuk mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi ala kulli hal, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita istiqamah, kesabaran dan juga keikhlasan di dalam kita mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga lawan dari tauhid rububiyah, lawan dari tauhid uluhiyah dan lawan dari tauhid asma dan sifat ini adalah melakukan kesyirikan. Menduakan Allah pada uluhiyahnya, menduakan Allah pada rububiyahnya, menduakan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya. Jadi lawan dari ikhlas ini ataupun tauhid ini adalah syirik. Dan syirik ini menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala ini terbagi kepada dua, syirik akbar, syirik yang besar, dan juga syirik asghar, syirik yang kecil. Syirik akbar, syirik yang besar, iaitu syirik yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Syirik yang menyebabkan pelakunya terkeluar daripada Islam. Jadi ini dikenal dengan syirik akbar. Dan juga syirik asghar, syirik yang kecil. Kedua-dua ini, syirik akbar dan syirik asghar, kedua-dua ini merupakan haram. Merupakan dosa besar. Cuma bezanya syirik akbar ini adalah menyekutukan Allah, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Berbeza dengan syirik asghar. Syirik asghar merupakan syirik yang kecil, dosa besar. Cuma dia adalah syirik yang kecil, dosa besar.
juga akan dimasukkan ke dalam neraka sekiranya dia tidak bertaubat daripada perkara itu, cuma masih ada harapan lagi untuk keluar daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi inilah syirik akbar dan syirik asghar yang merupakan lawan bagi ikhlas, lawan bagi tauhid. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk pengajian kita pada hari ini dan minggu-minggu yang akan datang, kita akan lebih membahas mengenai keikhlasan. Jadi kita perlu tahu apa tu ikhlas yang benar-benarnya ikhlas supaya kita tidak akan terjatuh kepada lawannya ikhlas, iaitu kesyirikan. Kalau kita tidak kenal apa tu ikhlas, kemungkinan kita rasa kita telah ikhlas, kita telah berlaku ikhlas, tapi sebenarnya belum lagi. Jadi kerana itulah, maka dengan keputusan, maka pusat pengajian Muhammadiyah maka telah memilih topik ini. Ini untuk kita mempelajari mengenai ikhlas, bab ikhlas. Ini jadi bab ikhlas. Jadi kita akan lihat para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asal kata ikhlas. Asal kata ikhlas adalah kata yang berasal dari bahasa Arab. Jadi ikhlas ini bukan perkataan Melayu, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa selain daripada Arab. Tidak. Ikhlas ini dia asalnya dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Dan kata ini dalam kamus besar bahasa, kalau kita lihat kamus-kamus besar, Arabic Dictionary, kamus-kamus besar bahasa, ikhlas, ataupun hatta kalau sekiranya terkandung perkataan ikhlas ni di dalam Malay Dictionary ke, ataupun kalau kita kata sincere, kalau kita anggap ikhlas ni dimaknakan dengan sincere, kalau kita buka kamus Oxford ke, kita lihat what is the meaning of sincerity, kita cuba cari perkataan yang seerti dengan ikhlas atau seerti dengan sincere dan sebagainya, maka kita akan dapati bahawa perkataan ikhlas ini di dalam kamus diertikan dengan hati yang bersih ataupun kita katakan kejujuran. Kerana itulah orang yang bukan Islam juga, mereka juga gunakan lafaz perkataan sincere. I am sincere means I am honest. Kita katakan. Cuma sincere ni lebih kepada kita katakan amalan hati. Amalan hati. Kalau kita katakan honest, kalau kita berlaku jujur, dia boleh jadi kejujuran dengan lidah, berkata jujur. Ataupun bila kita katakan kejujuran yang dilaksanakan dengan hati ini adalah kita katakan ikhlas ataupun sincere. Sincere. Jadi ikhlas ini di dalam kamus, kalau kita lihat di dalam kamus besar bahasa, maka kita lihat ikhlas ini adalah hati yang bersih, tulus hati, kerelaan, ataupun pengertian kebahasaan. Dan dikatakan pengertian kebahasaan ini seperti kita katakan, bila kita katakan ikhlas ni berarti hati yang bersih. Kita katakan, saya ni ikhlas, I am sincere, my heart is sincere, hati saya ni ikhlas. Jadi apa yang kita inginkan ni di dalam bahasa ni berarti untuk menunjukkan bahawa kita ni jujur, hati kita ni bersih. Kerana itulah kita kata hati kita ikhlas. Kalau kita tak, untuk kita nak menunjukkan bahawa hati kita bersih, kita gunakan lafaz ikhlas. Hati saya ikhlas, I am sincere, my heart is sincere. Untuk menunjukkan bahawa hati kita bersih. Untuk menunjukkan yang kita ni rela, sincerely, aku terima dengan ikhlas, berarti aku terima dengan rela hati, katakan. Jadi ertian yang seperti ini, ertian kebahasaan yang seperti ini tidak sepenuhnya sama, ataupun kita katakan tidak tepat, ataupun kita kata tidak mempunyai makna yang menyeluruh. Tidak sepenuhnya sama dengan pengertian menurut asal katanya. Bila kita lihat daripada sudut asal kata bahasa Arab maupun daripada penggunaan Al-Quran. Berarti erti ikhlas ni dari sudut Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menerangkan kepada kita erti ikhlas. Bagaimana agama Islam ini menerangkan kepada kita erti ikhlas. Apa yang kita dapat pelajari dari erti ikhlas ni dari sudut agama Islam ini, maka bukan hanya setakat kita katakan hati yang bersih ataupun jujur. Itu tidak melengkapi lagi. Kalau katakan kita hanya ambil makna ikhlas ni dengan erti hati bersih ataupun rela, maka tidak, ini bukanlah makna yang menyeluruh. This is not a complete definition. Ini bukanlah makna yang menyeluruh.
Kerana dari sudut etimologi, dari sudut asal katanya ikhlas, ataupun dari sudut bagaimana bila kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita erti keikhlasan ini, maka ia lebih lagi, maknanya lebih lagi luas ataupun lebih lagi tajam, kita katakan lebih lagi detail, lebih lagi detail. Dan kita lihat di dalam Al-Quran kata khalasah, kha, lam dengan sod. Khalasah di dalam Al-Quran kata khalasah dengan berbagai bentuknya. Berbagai bentuk. Kerana bahasa Arab ni dia ada bentuknya, dia ada wazan dia. Dia ada bentuknya dan dia ada wazan, timbangan dia. Jadi di dalam Al-Quran, perkataan khalasah dengan berbagai bentuknya secara menyeluruh ditemukan sebanyak 31 kali di dalam Al-Quran. Wallahu alam, mungkin kalau ada yang orang yang lebih teliti, kemungkinan boleh jumpa lebih dari ini, wallahu alam. Tetapi menurut kajian, beberapa para ulama telah mengatakan bahawa perkataan khalasah secara menyeluruh ditemukan sebanyak 31 kali. Berarti bentuk yang berbeza, wazan yang berbeza di dalam Al-Quran telah ditemukan sebanyak 31 kali. Perkataan khalasah. Berarti dia punya root word is kha, lam dan sod. Khalasah. Sedangkan jumlah kalimah yang berbeza ada 14 kalimah. Di dalam Al-Quran, jumlah kalimah yang berbeza ada 14 kalimah. Seperti mana yang telah saya tunjukkan di dalam slide ini, saya harap jelas kelihatan. Adapun perinciannya sebagai mana berikut, katakan akhlasnahum, astakhlishu, al-khalisu, al-mukhlasin, bi khalisatin, khalisan, khalisatan, khalisatun, khalasu, mukhlasan, mukhlisan, mukhlisuna, mukhlisina, wa akhlasu. Jadi kalau kita lihat, dia berbagai-bagai wazannya, timbangannya. Semua asalnya daripada kha, lam dan sod. Kha, huruf lam dan huruf sod. Jadi kita ambil faedah. Jadi untuk kita nak faham, kerana itu bila kita lihat kembali, dia bukan satu perkara yang mudah. Untuk kita nak memahami ikhlas ini, untuk kita nak mengamalkan ikhlas ini bukan satu perkara yang mudahnya yang kita boleh sangkakan. Kerana itulah apabila kita beramal, maka para ulama telah mengajarkan kepada kita setiap kali kita beramal, sebelum kita beramal, sedang kita beramal dan selepas kita melakukan satu-satu amalan itu, maka hendaklah kita sentiasa memeriksa niat kita. Sama ada kita lakukan dengan ikhlas ke tidak. Sama ada kita melakukan dengan ikhlas ke tidak. Kerana apa? Tempat ikhlas ini adalah di hati kita. Dia bukan di bibir. Bukan bila kita kata, oh saya ikhlas, berarti saya ikhlas. Tidak. Kerana tempat keikhlasan itu adalah di hati. Dan tempat kita berniat itu adalah di hati kita. Jadi sama ada niat kita ni ikhlas ataupun tidak ikhlas di dalam hati kita. Dan orang yang ikhlas, maka syaitan ataupun kita katakan iblis dan syaitan ini tidak akan dapat menjatuhkan, menggoda, mengalahkan hamba-hamba Allah SWT yang ikhlas kepada Allah SWT. Jadi ini bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Para jemaah, berikan saya beberapa saat. Naam, alhamdulillah. Jazakumullah khairan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali pada perkataan ataupun ucapan saya mengenai ikhlas. Kita tanya pada diri kita, tak perlu nak jawab. Tak perlu nak jawab kat saya, kita tanya saja pada diri kita. Di dalam dunia ni yang ada berapa bilion manusia ni, berapa bilion manusia. Kita tanya pada diri kita,
Berapa ramai yang ikhlas, berapa ramai yang tidak ikhlas. Mungkin kita pun tak tahulah jawapan dia secara terperinci. Kerana diri kita sendiri pun ada kala kita pun tidak tahu sama ada kita ni benar-benar ikhlas ke tidak. Jadi kalau kita lihat satu dunia ni, orang yang ikhlas lebih ramai ke orang yang tidak ikhlas lebih ramai? Kalau kita tanyalah, kita fikirkan, kita tanyalah diri kita dalam dunia ni yang berapa bilion manusia ni, orang yang ikhlas lebih ramai ke orang yang tidak ikhlas lebih ramai? Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam majlis yang sangat mulia ni, ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami keikhlasan di dalam agama. Kau kurniakan kepada kami taufik untuk mengamalkan ibadah dengan ikhlas, semata-mata kerana-Mu, semata-mata untuk mencari keridaan-Mu. Kau peliharalah kami daripada yakni perbuatan ataupun amal ibadah yang menduakan-Mu, ya Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ramai, kerana orang yang ikhlas ini adalah orang yang akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ikhlas, hamba-hamba Allah yang ikhlas adalah mereka yang akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan syaitan. Daripada godaan syaitan. Jadi kita tanya diri kita sendiri, saya rasa kita dah dapatlah jawapan dia. Cuma jangan kita fikir kat orang lain. Kita muhasabah diri kita, aku ni dah ikhlas ke belum? Soalan ini bukan kita nak katakan orang lain ni tak ikhlas, aku ni nak ikhlas. Tidak. Kita sendiri pun tidak tahu lagi sama ada kita ni ikhlas ke tidak. Amalan-amalan yang kita lakukan, adakala permulaannya ikhlas. Tetapi sedang kita lakukan satu amalan tu, berubah niat kita. Ataupun setelah kita lakukan satu amalan itu, walaupun amalan itu telah dilakukan beberapa tahun yang lalu, berpuluhan tahun yang lalu, maka kita telah lakukan satu perkara yang telah merosakkan keikhlasan kita. Jadi amalan yang ikhlas telah menjadi tidak ikhlas. Seperti kita ungkit kembali, kita bangkit kembali amal-amal ibadah yang kita lakukan. Kita pernah tolong orang dan sebagainya, kita ungkit kembali dan sebagainya. Jadi hilanglah keikhlasannya. Jadi dia bukan satu perkara yang mudah. Yang kita boleh kata ikhlas ni mudah, ikhlas ni tak payah nak belajar, ikhlas ni mudah, tidak. Ikhlas ni dia adalah sifat pada satu amalan. Sifat pada satu-satu amalan, satu-satu ibadah. Kalau kita tidak beramal dan kita tidak beribadah, maka kita tidak akan dapat amalkan ikhlas. Kalau bila kita beribadah, di situlah dengan kita melaksanakan ibadah itulah, maka kita boleh menanamkan niat semata-mata kita melakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang tidak cukup saja dengan keikhlasan. Sekiranya kalau amal satu-satu ibadah itu ataupun satu-satu amalan itu, kita tidak melakukannya dengan mengikuti cara yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau setakat kita katakan kita satukan, kita melakukan satu amalan ini ikhlas mata-mata kerana Allah, lillah, tetapi amalan ini bukan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah diajarkan, tidak pernah ditunjuk ajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak juga boleh dikatakan bahawa amalan ini adalah amalan yang ikhlas. Jadi kita katakan ikhlas berserta dengan ittiba, dengan mengikuti cara yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan satu perkara yang mudah. Jadi kita kena benar-benar memahami keikhlasan ini. Kita benar-benar kena mempelajari apa itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Jadi para jemaah barakallahu fikum, bila kita lihat kembali seperti mana yang telah saya tunjukkan, bentuk-bentuk yang berbeza, maka asal perkataannya semua asal pada kata kerja, kita katakan fa'il madi, kata kerja yang satu iaitu kha, lam dan sad, khalasah. Jadi khalasah ini sebanyak 8 kali. Sebanyak 8 kali. Ada juga yang mana disebutkan dengan lafaz akhlasa. Akhlasa. Akhlasa sebanyak 22 kali. Istakhlasa. Istakhlasa sebanyak 1 kali.
Dari sejumlah itu yang dirangkaikan dengan agama, dengan din kita katakan. Sama ada khalasa ataupun akhlasa ataupun istakhlasa. Kalau kita belajar ilmu saraf, khalasa dia 3, fa'ala, dia tidak ada huruf tambahan. Tapi kalau akhlasa ada huruf tambahan di depannya, ada hamzah di depan. Kalau istakhlasa ada huruf 3 huruf tambahan, alif, sin dan ta. Jadi semua wazan-wazan ini, timbangan-timbangan ini, khalasa, akhlasa, istakhlasa, maka semua rangkaian ini, semua yang dirangkaikan ini, yakni di dalam arti agama ni, peribadatan ataupun ketaatan adalah sebanyak 12 kali. Sebanyak 12 kali yang semuanya bermuara bertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perincian sebagai berikut. Jadi ini di dalam Al-Quran. Jadi kalau sekiranya seseorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang yang tidak mengakui bahawa Allah itu Rabb mereka, bahawa Allah itu Rabbnya, maka keikhlasan yang dia ucapkan di atas bibirnya itu bukanlah keikhlasan yang sebenar-benarnya. Kalau dikatakan dia sincere, dia ikhlas, ataupun dia banyak mendelma, dia banyak menolong orang, ataupun nampak akhlaknya baik dan sebagainya, nampak dia memberi manfaat yang banyak untuk manusia, seolah-olah dia melakukan semua perkara ini dengan sincere, dengan ikhlas, tetapi tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan ikhlas. Itu bukan ikhlas. Terutama bagi mereka yang tidak mengakui, mereka tidak mengakui Tuhan langsung. Mereka kata tak ada Tuhan dalam dunia ni. Bagaimana kita nak katakan mereka mempunyai ikhlas? Kalau dari sudut agama, tidak. Itu mungkin dari setakat sudut bahasa lah. Buka Oxford Dictionary ke, buka kamus bahasa Melayu ke, mungkin itu ikhlas, sincere dari sudut bahasa kamus. Tetapi di dalam sudut agama, ikhlas ini adalah satu perkara yang mana yang ditujukan, diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dari bentuk khalasah. Jadi para jemaah, sebelum saya mulakan, saya teruskan lagi, maka saya ingin beritahu, hari ini setakat mukadimah saja. Hari ini setakat pendahuluan saja. Ini kita belum benar-benar masuk. Ini pendahuluan. Ini mukadimah pengajian ikhlas ini. Mukadimah dia. Mukadimah. Jadi kita lihat di dalam Al-Quran dari bentuk khalasah. Khalasah. Sebanyak 1 kali. Dia daripada kita katakan wazan fa'alah. Fa'alah ni, maka khalasah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Di dalam ayat ini, bila kita lihat permulaan ayat, ini surah Az-Zumar ayat 3, permulaan ayat kita lihat ala lillahid dinul khalis. Ada perkataan khalis. Perkataan ini asal daripada khalasa. Khalasa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, ingatlah hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadat, segala ibadah dan bawaan yang suci bersih. Yakni suci bersih dari segala rupa syirik. Apa saja yang kita sembahkan kepada Allah, yang kita melaksanakan, yakni apa saja jenis ibadah ini, maka hendaklah kita melakukan dia dengan khalis. Suci bersih. Suci bersih dari apa? Dari segala rupa syirik. Sama ada syirik yang kecil ataupun syirik yang besar. Seperti emas yang khalis.
Emas yang 100% tulen. Tak ada campur apa-apa besi-besi lain ke, logam lain ke, tidak. Emas 100% pure. Pure gold. Jadi dia khalis. Jadi begitu juga segala ibadah dan segala amal ibadah kita, bawaan kita yang kita sembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni hendaklah dilakukan dengan khalis, dengan suci bersih. Apa maksud dia khalis di sini? Dari segala rupa syirik. Sama ada syirik yang kecil ataupun syirik yang besar. Dan orang-orang musyrik, orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong, mereka mengatakan sambil berkata, kami tidak menyembah atau memujanya. Yakni berhala-berhala yang mereka duk sembah tu, mereka kata, orang-orang musyrik kata, kami tidak menyembah atau memujanya, melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Jadi ini perkataan orang-orang musyrik di mana yang Allah SWT telah rakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Orang-orang musyrik mereka mengatakan bahawa kami tidak menyembah atau memujanya, yakni berhala-berhala yang mereka duk sembah itu, ataupun kita katakan apa saja perkara-perkara yang mereka ambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka jadikan sekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berkata kami tidak menyembah atau memujanya, melainkan supaya mereka, yakni berhala-berhala itu, selain Allah itu, mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Jadi di sini berarti mereka tidak, amalan yang mana yang kita bila mengambil selain daripada Allah untuk menjadikan perkara-perkara itu membawa kita dekat kepada Allah, maka bila kita melaksanakan amalan yang seperti ini, berarti kita telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan amalan yang khalis. Amalan yang khalis adalah amalan yang mana apa saja disembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amal ibadah yang kita lakukan yang suci bersih dari segala rupa kesyirikan. Jadi kita lihat lagi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Jadi ada perkataan asalnya khalasa. Khalasa. Ini yang pertama. Ada banyak ayat, bukan satu ayat saja. Ada beberapa ayat. Cuma saya akan bawa beberapa saja. Saya tak akan bawa semua, beberapa ayat. Dan juga sambungan ayat tadi, sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka, yang ini dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik. Jadi orang-orang yang melakukan syirik dan orang-orang yang tidak melakukan syirik. Berarti orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang tidak ikhlas. Orang-orang yang ikhlas, yang ni orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, khalis 100% kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang tidak ikhlas yang melakukan syirik. Allah SWT telah beritahu di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka. Mereka di sini berarti orang-orang yang ikhlas, mukhlisin, dan orang-orang yang musyrikin. Jadi orang-orang yang mukhlisin dan musyrikin ni ada di mana? Di dalam kehidupan dunia ni lah. Kat mana lagi? Dalam dunia ni ada orang-orang yang ikhlas, dan di dalam dunia ni ada orang-orang yang syirik. Kita tak boleh katakan semua penghuni bumi ni ikhlas. Kita tak boleh katakan semua penghuni bumi ni syirik, orang-orang musyrik. Tak boleh. Itu satu kita katakan statement yang salah. Di dalam dunia ni pasti ada orang yang mukhlis dan pasti ada orang yang musyrik. Jadi sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah. Allah kata sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik ini tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta, yang mengatakan bukan-bukan, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta lagi sentiasa kufur. Kufur kerana apa? Kerana melakukan kesyirikan. Jadi bila kita kata kufur, lawannya kufur iman. Lawannya kufur adalah iman. Orang yang beriman ataupun orang yang kufur. Kufur ataupun kafir. Di atas muka bumi ini, ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita tak boleh katakan di atas permukaan bumi ini semua orang beriman. Kita tidak boleh katakan yang ada di atas muka ni semua orang tidak beriman. Tak boleh. Ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman. Kerana Allah SWT ciptakan semua berpasang-pasangan. Allah saja yang Maha Esa. Allah Esa pada zat dan sifatnya, perbuatannya. Dan juga ayat yang seterusnya, dengan bentuk akhlasa. Okay, jadi ini wazan yang lain pula. Tadi wazan fa'ala, ini wazan af'ala. Wazan yang lain. Dari bentuk akhlasa sebanyak 11 kali. Dengan makna memurnikan peribadatan atau ketaatan kepada Allah atau tulus ikhlas. Atau tulus ikhlas mengerjakan agama kerana Allah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Jadi kita lihat di dalam ayat ni, permulaan ayat, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. Jadi di sini ada perkataan akhlasu. Akhlasu dari wazan akhlasa. Jadi ada akhlasu. Jadi artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat. Kecuali orang-orang yang bertaubat dari perbuatan munafik itu dan memperbaiki amalan mereka yang salah. Dan mereka pula berpegang teguh kepada agama Allah. Mereka berpegang teguh kepada agama Allah serta mengerjakan agama mereka dengan ikhlas kerana Allah. Maka mereka yang demikian itu ditempatkan bersama-sama orang-orang yang beriman di dalam syurga dan Allah akan memberikan orang-orang yang beriman itu pahala yang amat besar. Kita lihat ayat ini sekali lagi, kecuali kata Allah, kecuali orang-orang yang bertaubat dari perbuatan munafik itu. Yang ini munafik berarti dia menzahirkan keislaman tetapi dia menyembunyikan kekufuran. Ini munafik. Orang-orang yang munafik. Semoga Allah SWT pelihara kita daripada golongan munafik. Allah SWT pelihara kita, jangan jadikan kita di antara mereka-mereka yang di antara orang-orang munafik. Kita mohon kepada Allah SWT menzahirkan keislaman, tunjukkan yang kita ni Islam, tetapi sebenarnya kita ni kufur di dalam hati kita. Kita menyembunyikan kekufuran di dalam hati kita. Ataupun kita sebenarnya musuh Islam. Kita khianat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang-orang yang munafik ini, kalau kata Allah, kalau mereka bertaubat dan memperbaiki amalan mereka yang salah. Mereka bertaubat dan memperbaiki amalan mereka yang salah dan mereka pula berpegang teguh kepada agama Allah serta mengerjakan agama mereka dengan ikhlas kerana Allah. Jadi di sini ada perkataan ikhlas. Mengerjakan agama mereka dengan ikhlas kerana Allah. Bukan kalau katakan setakat mengerjakan satu-satu amalan, tetapi amalan itu bukan agama. Tetapi mereka kata sincere ke, ikhlas ke, tetapi itu bukan amalan agama. Yang Allah inginkan mengerjakan amalan agama mereka dengan ikhlas kerana Allah SWT. Berarti amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT, amalan yang disyariatkan oleh Allah SWT, amalan yang diperintahkan oleh Allah kepada nabi-nabinya, khususnya Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan amalan itu. Maka hendaklah dijalankan, diamalkan, diibadahkan, dikerjakan amalan itu semata-mata ikhlas, khalis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka yang demikian itu ditempatkan bersama-sama orang-orang yang beriman di dalam syurga. Dan Allah akan memberikan orang-orang yang beriman itu pahala yang amat besar. Jadi lawan dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak beriman.
Orang-orang yang tidak beriman ni berarti orang-orang yang kafir lah. Tidak beriman. Macam contoh, saya lapar. Lawan dari saya lapar, saya tidak lapar. Betul lah. Kita letak perkataan tidak. Tetapi dia ada perkataan dia. Tidak lapar maknanya kenyang. Saya dah tak lapar lagi, saya dah kenyang. Cuma kadang-kadang kita pakai tidak. Kalau katakan beriman, tidak beriman. Munafik, tidak munafik. Kan? Jadi kita cuma guna perkataan tidak saja. Kalau syurga, kita tak boleh kata tidak syurga lah. Kalau syurga, lawan syurga neraka. Jadi di dalam dunia ni ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman, ada orang yang munafik. Semoga Allah SWT pelihara kita supaya Allah SWT kurniakan kepada kita keimanan yang benar kepada Allah SWT. 100% beriman kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT beri taufik kepada kita agar kita usaha atas keimanan kita. Agar iman kita ni iman yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Iman yang macam mana? Iman yang Allah kehendaki. Bukan iman yang saya ingin, saya kehendaki. Bukan iman yang ibu bapa saya suruh iman yang macam ni. Tidak. Bukan iman yang ustaz saya kata awak mesti beriman macam ini. Tidak. Ataupun kerajaan kata kita mesti iman macam ni. Tidak. Kita beriman kepada Allah seperti mana yang Allah SWT kehendaki kita beriman kepada Allah SWT. Kalau hari ini pun, mana-mana kerajaan pun dalam dunia ni, kalau dia ada undang-undang, kita kena taat undang-undang tu seperti mana yang kerajaan tu inginkan pada kita lah. Kita tak boleh pakai mask tutup mata. Takkan kita nak pakai mask tutup mata, kita I'm still wearing my mask but I'm covering my eyes. Tak boleh lah. Kita kena pakai mask tutup mana? Tutup hidung, tutup mulut. Pasal inilah cara mentaati undang-undang. Begitu juga bagaimana kita nak beriman kepada Allah SWT. Iman yang seperti mana yang Allah SWT kehendaki. Jadi kita perlu belajar, kita perlu tahu bagaimana iman yang macam mana yang Allah SWT ridah. Kita perlu belajar. Kerana itu Allah kata aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu seperti mana manusia itu beriman. Jadi manusia di sini para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in, di mana keimanan mereka ni adalah keimanan yang telah certified oleh Allah SWT, yang telah dijamin oleh Allah SWT. Dan Allah SWT berfirman di dalam surah Al-A'raf, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Di dalam ayat ini pun ada juga kita lihat mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin. Ini juga dari wazan akhlasa juga. Sama, mukhlisina lahuddin. Katakanlah Tuhanku menyuruh berlaku adil. Allah perintahkan menyuruh berlaku adil pada segala perkara. Dan menyuruh supaya kamu hadapkan muka dan hati kamu kepada Allah dengan betul pada tiap-tiap kali mengerjakan sembahyang. Dan ibadahlah dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata. Mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata. Kerana sebagaimana ia telah menjadikan kamu pada mulanya, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Kembali kepada Allah SWT. Jadi di sini juga merupakan perintah Allah SWT untuk berlaku ikhlas pada mengamalkan agama Allah SWT semata-mata kerana Allah SWT. Dan juga ayat seterusnya, walladzi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihim thayyibatin wa farihu biha جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم
Da'awullaha mukhlishina lahuddina la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Di dalam ayat ini juga, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, dan juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan da'allaha mukhlishina lahuddin. Perkataan mukhlishina lahuddin, terdapat perkataan mukhlisin. Dialah yang menjalankan kamu di darat dan di laut dengan diberi kemudahan menggunakan berbagai jenis kenderaan. Dia di sini Allah yang telah memudahkan kita, yang menjalankan kita, memudahkan kita untuk kita berjalan di darat dan di laut, memudahkan kita menggunakan berbagai jenis kenderaan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan bahtera itu pula bergerak laju membawa penumpang-penumpangnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka pun bersuka cita dengannya, tiba-tiba datanglah kepadanya angin ribut yang kencang, dan mereka pula didatangi ombak menimpa dari segala penjuru, serta mereka percaya bahawa mereka diliputi oleh bahaya. Pada saat itu mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadanya semata-mata, sambil merayu dengan berkata, demi sesungguhnya jika engkau ya Allah selamatkan kami dari bahaya ini, kami tetap menjadi orang-orang yang bersyukur. Surah Yunus ayat 22. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada di antara mereka walaupun mereka tidak percayakan Tuhan, mereka kata tak ada Tuhan dalam dunia ni, tetapi bila Allah uji mereka secara fitrah, mereka akan doa kepada Allah SWT. Mereka akan kata, oh my God. Mereka kata mula-mula tak ada Tuhan, tapi mereka bila diuji, mereka kata, oh my God. Ataupun orang-orang yang mana yang musyrik menduakan Allah SWT, jadi ada di antara mereka yang apabila diuji oleh Allah SWT, mereka kembali mengikhlaskan, mereka menyeru kepada Allah SWT. Mereka berdoa kerana doa ni merupakan ibadah. Jadi mereka berdoa, mengikhlaskan agama kepada Allah SWT. Dan maka mereka kata, demi sesungguhnya jika engkau ya Allah selamatkan kami dari bahaya ini, kami tetap menjadi orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur. Jadi sikit lagi, secara etimologi, erti kata khalasah dalam bahasa Arab. Jadi kita sekarang masuk kepada sudut bahasa. Sudut bahasa. Tapi bukan kita tak lihat dalam kamus-kamus, yakni kamus-kamus yakni bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa-bahasa lain. Tidak. Tapi kita lihat apa ulama-ulama bahasa terangkan kepada kita. Ulama-ulama bahasa. Jadi ulama bahasa. Jadi mereka kata dari secara etimologi, secara sudut, yakni sudut kata, khalasah ini dalam bahasa Arab mempunyai beberapa pengertian dan makna. Yang ini pertama, selamat dari kejelekan, selamat dari keburukan setelah mengalaminya. Jadi ini makna khalasah. Berarti selamat dari apa saja jenis keburukan. Berarti seseorang itu dia mengalami keburukan ataupun dia mengalami satu perkara yang tidak baik, maka dia diselamatkan. Maka dia akan kata contoh, khalastu minal bala. Saya terlepas atau terselamatkan dari cubaan yang pernah aku alami. Jadi dia menggunakan perkataan khalasah. Jadi bila seseorang di dalam sudut bahasa khalasah ini, dia bila terlepas dari satu-satu bala, dari satu-satu musibah, dari satu-satu keburukan, maka dia akan gunakan perkataan khalasah. Khalastu minal bala. Yakni saya terlepas atau terselamat dari cubaan yang pernah saya alami. Katakan. Yang kedua, yang mempunyai pengertian terpilih. Mempunyai pengertian terpilih. Seperti di dalam firman Allah SWT yang bererti kecuali hamba-hambamu itu, iaitu orang-orang yang terpilih. Terpilih. Jadi al-mukhlasin, kalau kita baca dengan al-mukhlisin, apabila dibaca kasrah, berarti al-mukhlisin, ia juga membawa makna dari sudut bahasa, berarti orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yani orang-orang yang mana yang mereka dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlaku ikhlas ketika beramal. Berlaku ikhlas ketika beramal. Jadi ini pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, yakni bererti jernih. Jernih, bersih, suci dari kotoran. Suci dari pekerjaan yang keji. Jadi ini juga khalasah.
Katakan air yang jernih. Ibarat air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, kita katakan kan. Jadi air yang jernih ni dia khalis. Dia kira betul-betul jernih, tak ada debu, katakan bersih contoh. Jadi Ahmad Ibn Faris dalam bukunya Maqais Al-Lura menjelaskan bahawa khalasah erti menjernihkan sesuatu dan membersihkan hal yang tidak perlu mereka mengatakan. Seperti saya membersihkannya dari hal seperti ini sehingga jernih dan bersih. Jadi ini dari sudut bahasa Arab yang mana yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama bahasa. Jadi para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah sampai kepada penghujung pengajian kita pada malam ini. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada pengajian yang akan datang kita akan masuk lagi untuk saya terangkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu erti khalasah ataupun erti ikhlas dari sudut terminologi, berarti daripada sudut agama Islam, daripada sudut syarak, daripada sudut syarak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita untuk memahami apa yang kita pelajari pada malam ini dan juga menghasilkan amal yang soleh dan juga taufik untuk kita menyebarkan, menyampaikan kepada yang lain. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri dengan tasbih kafarah, sekiranya kalau ada di antara para jemaah yang ada soalan, silakan. Sekiranya ada soalan, silakan. Kalau tak tanya direct, kalau nak type dekat chat pun boleh. Baik, sekiranya kalau tidak ada soalan, saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala jadikan majlis ini majlis pengampunan buat diri kita, untuk diri kita, kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, semua mukminin, mukminat, muslimin serta muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dan agar Allah SWT kurniakan kepada kita taufik, hidayah, selamatkan kita semua dari azabnya, masukkan kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb yang Maha Agung, yang memiliki arasy yang agung, untuk kurniakan kita taufik untuk kita sentiasa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, yang bersabar, yang sentiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ada di antara kita yang menghadapi apa-apa penyakit dan sebagainya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kurniakan kepada kita syifa, sembuhkan kita, dan juga di antara di keluarga kita juga yang ada yang sakit, agar Allah SWT sembuhkan penyakit mereka. Di antara saudara-saudara Islam kita yang sakit, agar Allah SWT sembuhkan penyakit mereka juga. Ada di antara kita yang mempunyai masalah, yang mempunyai hutang, agar Allah SWT lapangkan segala kesusahan kita, mudahkan kita untuk menyelesaikan segala hutang-hutang kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurganya. Begitu juga ahli keluarga kita, keturunan kita hingga ke hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa pada Waalaikumsalam pengajian yang akan datang. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.